dalam apa ni? Masjid sebelum salam dah. Nak share gig mana lagu mana? Share dua ni yang. Mau ni kan dah? Okey. Top TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Boleh cek suara cek suara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama kali kita bersyukur, terima kasih pada pokok kita dan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala panjang umur kita lah. Nah, banyak dah dalam bulan puasa bang ni. Duk gi tu. Nah, awal puasa, tengah puasa, akhir puasa ada pergi belaka. Lepas puasa baru ni pun banyak. Terutamanya Ustaz apa dia tu Imam Hasan Ni'matullah rahimahullah. Insya-Allah. Nah, dia pergi cepat dia tu. Insya-Allah. Dia jadi tu Imam, lepas tu dia boleh tugas selaku tu Imam sampai suk dia. Nah, dia jadi takmir, jadi semayasa tu. Semayasa tu dia jadi takmir lagi, jadi bawa makmum dia sapasuk lah. Jadi takmir sapasuk, alhamdulillah. Kemudian sebelum pada mengorek tu katanya dia masuk bilik air. Jadi nak buka puasa gitu. Lepas asar tu mungkin dia ada di mengajar di sejid Pakistan kata silap gitulah. Ada cita-cita niat nak pergi ngajar pula dah. Nah, gitu. Jadi dia rebah situlah. Alhamdulillah. Seorang yang dikatakan sebagai apa dia murabbi, ustaz dan apa dia orang yang penggerak dalam masyarakat. Dia ni tak ada anak dia. Tuhan tak beri anak dia. Tapi supaya saya tulis dalam Facebook tu lah, orang ada anak 100 orang, 1000 orang pun mungkin tak mampu nak panggil orang semaya sebanyak tu. Walaupun dia tu tak ada anak. Nah, tu nak ayat kata tak kadang-kadang dengan anak ni lagu tu kan. Nah.
Ada anak 10 orang 100 orang pun mungkin tak mampu untuk nak padah orang sebanyak itu lalu tu. Nah, di Telubel. Alhamdulillah. Kerana dia banyak, dia duk beri semua. Tak ada anak pun, anak murid dia, anak angkat dia banyak. Dia duk beri. Terutamanya buku-buku dia tu berpuluh-puluh lah. Nah, kalau tak sampai 100 pun, dekat-dekat dengan 100 tu kena ada lah 100 buah buku kecil besar yang dia duduk tulis, terutamanya buku yang duduk cara mengenai sejarah Islam, peradaban Islam, secara faham Islam secara menyeluruh. Tu rahimahullah, dia telah pun banyak beri sumbangan kepada masyarakat kita lah. Tulisan dia tulisan Jawi lah, tulisan Jawi, ejaan Jawi bahasa dia. Alhamdulillah. Hak tu hak peringkat tempat teh. Jadi malam ni kita nak kecek hak tempat teh, hak peringkat dunia. Seorang jago, seorang pemimpin yang bukan hanya bukan pemimpin negeri saja dak lah dia ni, bukan pemimpin Mesir saja dak, tetapi kita tengok dia panggil patik kriya, reaksi daripada dunia tu gak. Tak salah lah kalau kita nak ayat kata dia tu adalah pemimpin umat Islam, pemimpin dunia. Nah, pemimpin dunia, iaitu apa dia, Muhammad Al-Mursi, rahimahullah. Semoga Allah SWT terima dia sebagai syahid. Sebagai syahid kerana dia hampir sepakat kata dia tu dibunuh. Bukan mati biasa dah. Mati ajal adalah tetap daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sebab dia nak mati itu adalah suatu perancangan daripada pihak yang tidak kenal kepada Islam, yang sentiasa duduk cari peluang untuk nak bunuh dia, tapi apa dia tak tahu nak mikir lagu mana. Atlah kata nak taksin perahan ciwit, nak gantung tekak, lepas tu nak gantung tekak ataupun nak bunuh tu dia jadi terus terang. Jadi mungkin adanya patik kriya, reaksi daripada suti dunia ni teruklah kalau buat pasal mentah-mentah lagu tu. Lalu tu mereka mencari jalan untuk nak bunuh secara beransur. Dia panggil al-qatlu al-bati ka ponsong. Al-qatlu al-bati, lagu mana bunuh secara beransur ni? Tak ada mati selalu dak. Kau sakit. Tu dia. Kerana dia jelasnya sepanjang 7 tahun yang dia duduk dalam penjara tu, dia tak ada duduk kena rawat duduk tidur atas seming gitulah, tak ada katil, tak ada bata pun. Ada apa dia panggil penjara al-infiradi, Kang Diau. Lagu mana kita tak tergambar lah Kang Diau ni. Dalam negeri Thai ni Bangkuang tu teruk dah neruk samlap kon kup. Di Bangkuang tu, tapi di Mesir ni masya-Allah tak tahu lagu mana cerita. Dia duduk azab, dia tu duduk terima apa dia azab, seksa daripada manusia-manusia yang ditrain, yang diajar khah untuk nak azab orang dalam penjara. Waktu macam-macam banyaklah. Sekadar titik air sejuk atas kepala anak hari tu pun tak tu pun jadi mereng gila dah. Sekadar air sejuk saja. Lepas tu apatah lagi dengan macam-macam dia Mesir ni, udara sejuk, udara panas kan. Tu dia. Macam-macam jadi 7 tahun dengan dia duduk situ tu, dengan tidak ada rawatan kedoktoran yang secukupnya, walaupun beberapa kali yang dia buat rayuan kata aku sakit tu sakit ni, dia jadi kecing manis lagi, jadi barang dalam paru-paru, perut apa semua, rok tai macam-macam orang ni maksud dia. Dan dia sanggup kata nak tubik tu nak pergi pubak, nak pergi rawati, nak merawat penyakit dia tu dengan belanja duit dia sendiri, tapi tidak mendapat
layani daripada pihak-pihak mahkamah. Pihak mahkamah. Akhirnya dia mengadu, kata dia mata dia sebelah lek kiri ni tak nampak. Tak nampak. Tapi tidak mendapat simpati daripada pihak musuh. Lalu tu dia cari masa. Tepat 17 baru ni tu 17 gapo Mithuna tu. Hari 17 tu hari tu di Mesir dia menjadi tuan rumah kepada bola Afrika. Supaya bola Europe lah, bola Europe, bola Asia. Di Mesir pada 17 tu adalah Pittsburgh. Gapo dia panggilkan kengkan football Afrika. Siapa jadi tuan rumah? Mesir jadi tuan rumah. Siapakah hari ni pun boleh hadir main tak habis lagi. Jadi mereka sengaja menentukan hari itu untuk nak meredakan keadaan. 70-80 ribu duduk di padang dah. Ada apa? Hai panggil mabuk dengan bola dah. Mabuk dengan bola dah. Berlaku gapo di dunia di depan rumah pun tak ada heran manalah duduk gila dengan bola ni. Tu dia bahaya bola tu. Bahaya bola siapa tangan tu dia mau ambil keluar bola ni untuk nak menidur dan nak meralik apa dia orang Islam. Jadi berlaku tu pukul 4 pukul 5. Mursi disah kata mati tu dalam sekitar tu lah sebelah petang pukul 4 pukul 5. Dan selepas pada tu dalam sekitar 2-3 jam Sisi dibuka apa dia menjadi Prathanai Pittsburgh apa dia bola Afrika Cup ni. Katanya dia buka tu dalam keadaan mabuk. Allah, kita tengok dalam YouTube dan saya baru tengok pagi petang ni. Sebelum pada tu tepat 18 19 tu dah mahta maidah, tapi dah mahta melalui apa dia dengan torosap. Jadi hari ni baru nampak kata dia pergi duduk pukul, lepas tu duduk sebar YouTube, dia baca tu seolah-olahnya nada suara tu supaya orang mabuk dah. Ayuha, jadi biasa jenis orang mabuk. Orang mabuk sakran, rajul sakran fi dzakal waqt. Jadi menyebabkan lepas pada tu TV Nuai Capak Kit hak duduk pukul secara siaran langsung tu terpaksa katuk. Kerana tak sewi orang tengok dia duduk kecek dalam keadaan mabuk. Allah Alam mabuk sebab gapo tak tahu, boleh ada duduk celong Mursi mati tu tak tahulah lagu mana. Tu duduk situ. Tapi dia panggil ini adalah suatu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kepada mereka, kerana sebelum daripada Pak J, puak-puak dia pergi duduk kurung Mursi dalam apa dia, dalam kaca, dalam keracuk. Mursi pergi duduk dalam mahkamah pun dia pergi serekuk dengan hak tu, dia tak dengar suara hak mahkamah dan mahkamah tak dengar suara dia. Dia katuk dengan cermin. Dan katanya dengan cermin tu jugalah puak-puak ni tu dia buat pergi katuk apa dia pen keracuk kan krasun hak sisi. Dia tak sewi suara Mursi keluar di mahkamah. Di mahkamah tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan dunia tu pakak pergi duduk dengar suara-suara hak sisi duduk kecek dalam stadium. Yang membongkarkan rahsia dia, kata dia tu mabuk, siapakah dia tu kena katuk suara hak sisi. Ni orang panggil takdir Allah SWT yang duduk nak orang panggil nak balah dia tu dalam sekitar 2-3 jam saja, orang panggil terbalik. Di hak Mursi dia pergi usaha nak katuk. Suara patu hak di sisi dia pun pergi katuk juga, suara katuk juga kerana malu pergi duduk lepas suara-suara orang yang duduk mabuk. Tu orang panggil hak berlaku 17.
Jadi kalau kita tengok tepat 17 2019 ni, hari tu Allah SWT takdir juga. Hari tu masa tarikh waktu tu sebelum pada ni 1000 tahun, hari kematian Uthman bin Affan. Hari kematian Uthman bin Affan. Jadi demo gagal jugalah negeri-negeri Arab tu. Jadi kita tengok Mursi pun boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala takdir dia pada hari yang matinya ataupun syahidnya Uthman bin Affan ni. Kerana Uthman bin Affan dia isar, dia mengutamakan diri sendiri, jang duduk dalam rumah, lepas tu hamba orang-orang lain, tentera-tentera gak-gak hak suan tua hak dia siapa ke Hasan Hussein sendiri mari duduk nak jaga Uthman bin Affan tu. Dia hamba Hasan Hussein, mugi mutubik aku nak duduk sore. Nah, dia duduk dengan sore dia, lepas tu dengan isteri dia duduk dengan Quran, duduk baca Quran, duduk puasa. Puasa tu kerana dia tak ada makanan dah. Dia boleh arah supaya tentera-tentera dia tu mari duduk jaga dia, lepas tu mari duduk belawai dengan orang-orang nak patiwak dia ni, hak mari di Mesir juga. Orang hak patiwak dia tu mari di Mesir juga. Nah, tu dia. Jadi cerita panjang lah apa dia matinya Uthman bin Affan. Tapi nak ayat kata dia mengutamakan mati dia sore untuk nak pera nyawa-nyawa sahabat hak beratus-ratus ataupun ribu-ribu orang duduk di Madinah tu. Nah, kalau dia arah pergi perang, arah pergi serang, arah pergi belawai, maka akan berlaku pertempuran darah di kota Al-Madinah di depan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Uthman dia panggil ini adalah satu isar yang besar yang kita kena belajar ni sejarah ni. Isar, apa mana isar? Mengutamakan diri sendiri. Siapa ke diri sendiri tu susah, lapar, siapa ke mati, jang tua tu mati untuk nak jaga dia panggil nyawa-nyawa umat Islam beratus dan beribu orang tu. Tu dia panggil ithar wa yu'thiruna apa dia anfusahum walau kana fi bihim khassasah. Dia mengutamakan diri mereka walaupun mereka sendiri tu orang panggil duduk dalam keadaan kesusahan. Tu sifat orang-orang Islam lah, orang mukmin lah. Tu dia panggil mati hari tu. Nah, 17 tu juga. Nah, kalau kita pergi cek tengok 17 Julio gapo ketik berlaku dalam sejarah Islam, dia waktu hak mula-mulanya matinya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah. Tu dia. Jadi siapa Mursi? InsyaAllah Muhammad Mursi kita dah tahu seorang presiden yang dilantik oleh rakyat sendiri, yang dipilih oleh rakyat daripada orang biasa saja. Nah, bukan keturunan yang kaya raya, bukan orang kerajaan, bukan orang askar. Dia ni jadi orang peladang, fallah. Ayah dia ni jadi orang kebun mah kita ya. Nah, supaya pak kita gak motong lah pak dia gak duk ala benda gitulah mau pagi. Mak dia pun tak ada kerja gapo sebagai suri rumah. Tu ya. Kampung dia asal pun kampung hak kering kota, dia panggil Park Isan hak Egypt. Park Isan di Syarqi. Tawonออก เฉียงเหนือนู่นนะโกapa dia tawon ออก nah ทางทิศตะวันออก nah Kairo. Daripada Kairo tu pergi kepada Syarqi Kairo, beratus-ratus kilo pula dah. Mana kampung darat lah. Nah, pada masa 60 tahun dulu susah ke kawasan tu. Tapi sini kita boleh gapo ibrah. Kita boleh gapo sini. Kita boleh kata seorang pemimpin tu dia kena rasa hidup susah dalam kehidupan ni, dia kena melalui dia panggil kesusahan hidup dalam masa kecil. Baru orang tu sah nak jadi pemimpin orang pada masa dia besar, dia tua. Nah, jarang nak temu seorang pemimpin yang berwibawa, seorang pemimpin yang adil, yang hidup dia tu mewah jadi kecil lagi. Lepas tu dia nak jadi orang pemimpin yang molek tak boleh jadi. Waliknya lagu tu lah.
Nah, Allah Subhanahu wa taala menentukan kepada seorang pemimpin tu supaya dia hidup susah daripada kecil lagi. Tu yang pertama. Sebab tu kita nak jadi pok orang, banyak-banyak orang ni, kita kena klik main mikir juga ke anak-anak kita ni. Duk pera anak-anak kita ni senang berdoa kita lah ni pera anak ni. Nah, masa ayah kita pera kita dulu susah lah, tak apa lah, tapi boleh kita pera anak kita senang. Satunya kita tak sewi jadi susah sepengah kita dulu kali. Nah, manyo berdoa ni jadi hong te, lu kelai pen hong te noi. Jadi hong te noi pen cakapat noi. Alih kita pergi kedai pergi apa semua kan. Nah, anak berhenti cakun dia tahu dah. Nah, dengan kita dia berhenti cakun dia teriak Allah, teriak gelepar rodan-rodan kita pun ikut nak beli gapo. Tengok anak kita lah ni ialah gitu. Tu dia. Insya-Allah. Lah ni benda-benda hak rank cungcai hak balik anak pun banyak pula dah. Nah, sewen tak sewen siapa anak siapa je tak masuk sewen kan. Tengok sewen nak pergi halu dah. Allah lagu anak. Nah, apa dia ngamutunya hatta ngamutu sekolah dalam 10 minit 20 minit hatta ngamutu sama hatta ambil tak sewi anak kita jadi susah. Dalam rumah pula lagu mana dalam rumah. Ada tak lagi mok-mok tolong gosok anak. Nah, baju-baju anak tolong gosok wi. Tu kalau siapa ke peringkat tu teruk dah tu. Teruk. Masya-Allah ada satu kes di universiti di apa dia Mofono apa ada 1 tahun tu. Mok kena mai duduk seminggu. Kena duduk di asrama. Duduk tunggu. Tanya bapa duduk tunggu. Nak tolong gosok wi ke anak. Kerana anak tak biasa gosok ni anak tino lah anak tino. Tak biasa gosok nak ajar ya anak gosok kena duduk seminggu nak kena duduk di asrama. Siapa tengok tu Allah nak jadi pemimpin lagu mana tu. Nah, jadi pemimpin kena susah. Bukanlah syarat utama kata tiap-tiap orang susah nak jadi pemimpin, tetapi goliknya lagu tu. Erdogan pun supaya tengok dalam sejarah dia. Nak pergi mengaji kena pergi jual roti dulu. Dek pagi tu. Jual roti. Nak beli buku kena jual roti 4-5 hari. Boleh duit pergi beli buku. Nah, dia ada tulis sejarah. Entah sejarah dia buku hak tu dia panggil buku yang paling mahal sekali yang dia duduk taruh sampakah ini. Nah, buku sejarah. Apa dia arahnya Tamlok kerana dia beli hak tu. Beli dengan hasil daripada dia jual roti pagi-pagi. Nah, tu dia. Ayah dia pun duk kerja roti dah, kerja buat besi, buat apa macam-macam. Ni Mursi ni teruk lagi. Mursi ni orang kebun. Tapi kita tengok bagaimana seorang budak yang bernama Mursi duduk daripada di kampung yang susah, mak pak yang miskin, tidak kaya lagu mana, tapi dia panggil ngaji bijak. Pergi ngaji di Qairah. Masuk Universiti Al-Qairah. Pergi masuk pun bukan masuk di sekolah apa dia universiti biasa Al-Qairah. Kisah pun kisah bahagian witiasat selalu dah. Pergi ngaji bahagian witiasat. Ulum, yang ngaji ulum. Katanya handasah bahagian wiswakam. Nah, wiswakam. Ada juga kata hak fizik. Nah, ngaji situ bijak ngaji siapa kau boleh kiat ni yom andap neng ngaji. Priyatri boleh kiat ni yom andap neng. Apabila boleh kiat ni yom andap neng, universiti ambil dia jadi guru selalu dah. Pen TA, pen acan apa dia acan cuy son. Dan dia duduk ngajar tu, boleh scholarship boleh. Dia panggil modal pergi ngaji di Amerika, California. Bahagia hak dia tu. Dia ngaji priyato semula siapa kau penyaik dia tu pun dia boleh kiat ni yom andap neng dia kan. Jadi orang bijak, orang otak ni. Nah, tu dia. Lepas tu dia ngaji, dia nak wicakan klik jadi duduk ngaji ngajar di universiti di Mesir sendiri, di Amerika, di California sendiri, siapa kau di Libya dia duduk mengajar. Dan berjaya dalam tugas dia. Kalau dia nak ambil jadi guru, jadi acan biasa gitu, tak ada apa, senang lah. Nah, boleh hidup di Amerika, tak ada apa dah. Nah, orang duduk nak kebetulan bidang hak dia duduk mengaji tu
dia boleh hawi cara hang awakat, duk kacak hang awakat nung dia. Duk cara hang awakat. Masalah permanu, nuklear. Dia duk kacak hatu dan bahah dia ni, pongan wicai dia ni diakui oleh barat sapakah ini. Banyak pembentangnya ilmiah dia tu kanam senda pongan tang wicakan dia tu diguna pakai oleh barat, oleh Amerika. Dan dalam masa dia jadi presiden pun dia pergi ziarah di Pakistan, dia ziarah di India, dan dia buat satu pakatan ta'awun ilmi ataupun MOU dengan KJMC yang mana kalau mengikut rancangan dia tu mesti boleh pakai elektrik, boleh pakai faifa sute nagi dengan secara percuma. Dalam masa 4-5 tahun dia ada projek dia untuk nak buat apa? Nak buat rongan nuklear dan faifa ni. Bukan nuklear nak bunuh orang dak, tapi pakai nuklear hak faifa ni yang mencukupi tenaga elektrik ni, yang mencukupi diguna oleh rakyat Mesir dah 70-80 juta tu. Hani hak dia bijak, orang bijak. Tapi tak ada arah sungguh. Tak ada arah dia ni. Jadi nak ayat kata ringkasnya, di sudut ilmi akademi dia tu baik. Dia kelik mari tubik daripada jadi guru turun jadi hakan muang pula, jadi orang politik. Orang politik dia. Duduk dalam pilihan raya dia jadi gapo dia panggil, jadi wakil rakyat dua semai. Masuk kali yang ketiga tu tipu demo. Tipu. Suara dia ni dia boleh andap neng kong pratet. Belawe gulawe dia hak nombor 2 tu dia panggil tikah teruk. Tapi Allah orang pergi duduk tak kata dia tu kelong lagu mana, jadi kena pilih semula. Bawa pilih semula benar dah tu. Benar hak guru dia hak yang kedua. Padahal hak trik yang pertama tu benar dia habis dah. Benar dia banyak dengan suaranya banyak. Tu dia kelong. Daripada situ tu dia 1995 lebih kurang lah. 1995 tu dia ada berlarak lah peratuang dengan ponการเลือกตั้งที่ทุจริต. Dia peratuang sekali dengan orang kampung ramai-ramai. Situ dia masuk guk situ tu. Situ masuk guk dalam sekitar 7 tahun 8 tahun dia masuk guk. 7 tahun, 7 bulan. 7 bulan 8 bulan dia masuk. Tubik mai semula. Tubik mai semula, lepas tu dia bergiat dalam orang panggil parti dia tu. Tu 1995 dah. Dalam masa dia jadi wakil rakyat tu, dia dipilih menjadi wakil rakyat terbaik sedunia. Nampak tak? Dia dipilih orang panggil dia adalah KPI gapo tua ciwat untuk nak pilih wakil rakyat hok molek sekali, mi pongan tijiam di sudระดับ โลก. Dia biasa boleh tu. Tekah dia duduk jadi orang panggil wakil rakyat di Mesir. Jadi nak ayat kata orang kunapap. Tapi tekah tu orang tak kenal mana dia lagi. Tak kenal mana dia, orang kenal dia sewaktu dia mari milih ni lah, mari milih menjadi presiden. Pilih dia jadi presiden setelah daripada kita dah tahulah pada tahun 2011 itu kan, 2011 8 tahun dulu tu di Mesir berlarak besar kan. Dan untuk nak hamak apa? Nak hamak Husni Mubarak. Nak hamak Husni Mubarak dia duduk dalam berita berapa tahun Husni Mubarak kita ingat tak? 30 tahun duduk jadi presiden. 30 tahun milih 4 tahun 5 tahun sekali, kalau saya terlupa 5 tahun ke 4 tahun sekali dia milih untuk jadi presiden. Husni Mubarak mendapat merkah sokongan daripada rakyat Mesir ni dekat-dekat dengan 100%. Kau 18%, kau 19%, kau 17%. Boleh lagu tu semua. Data-data hak kena sungguhnya rakyat Sultan Negeri tu pakak duk hambak dia belaka. Mana hak 98% saatnya?
Nak ayat kata bahong ya. Buat cerita serupa dengan Syria itulah. Bashar Assad pun 30 tahun juga. Tiap-tiap kali milih dia jadi presiden tu, tu 98 kadang-kadang tu orang duduk dia duduk selora kata kau persen gitulah. Kau persen. Benar. Nak ayat kata dia ni disokong, dikasihi oleh rakyat. Tapi kasih oleh rakyat tu berdasar kepada diktator, berdasar kepada kuku besi. Dia duduk paksa rakyat tu kena kata yes semua, kena kata ho semua tu. Hak tu pasal jenis kuku besi. Tak boleh nak kacak. Apa dia Mubarak pun lagu tu lah. Jadi apabila timurnya rakyat boleh bersuara, boleh orang panggil sedang kuam kithen secara isra, secara bebas ni, rakyat sultan negeri pakat duduk nak hambak apa dia Mubarak pada tahun 2011. Dia pun buat sakit, buat demi tu, tolak atas apa dia kata tolak buat demi situ. Buat demi buat sakit. Siapa keluar ni pun duduk lagu tu lah. Tu dia padahal tahu sakit tak sakit pun dia buat cerita dan mana dia boleh buat belaka sama-sama dia tu dah. Tu dia nak buh dalam gangguan orang demam ni, orang sakit ni, orang tua ni. Lagu itulah ceritanya. Dalam masa 30 tahun orang boleh rapah duit dia ni 70 bilion. 70 bilion ni berapa? 1 bilion 6 lan, 70 bilion 70,000 juta dolar. Kerajaan hak mahkamah dia pula setelah daripada naik Mursi naik setahun ni, puak-puak mahkamah pergi duduk cari duit dia, hak duduk taruh di bank sultan dunia terutama di Switzerland, di apa semua tu. Di Switzerland saja tu 70 bilion. 70 bilion. Cet mun. Nah, cet mun ke apa? 70,000 juta. 70,000 juta dolar. Duit saja. Tapi raya baru ni 1 Syawal 1440 tu kerajaan Mesir telah pun keluar undang-undang yang berada di bawah perintah Sisi ni. Kerajaan Sisi telah memaafkan duit sebanyak 70 bilion saat ini. 70 bilion saat ni kerajaan Mesir maaf belaka patu klik hatta klik kepada Husni Mubarak sebagai hadiah hari raya kepada Husni Mubarak. Tak salah. Tengok. Orang hak duduk meretah 30 tahun pas duduk menyusah rakyat, duk buat rakyat jadi miskin, jadi susah, apa macam-macam kesalahan dia tu. Siapa kau risuah, siapa kau tu cerit, siapa kau beri halom leu, apa macam-macam. Dia tuduh dia tu. Tiba-tiba mahkamah hak di Mesir hukum kata lepas, bersih, berisut. Lepas tu harta dia hak kena rapah tu, klik. Tapi bagi Mursi, kita jangan peling tu Muhammad Mursi meretah setahun ya. Meretah setahun ya, daripada 2011 pergi kepada 2012. Setahun. Jun sampai ke Julai, ดือน 6 2012 dah. Pergi pada 2013. Tu ya. 2012 sampai 2013. Setahun, tengah-tengah tahun. Sebanyak lebih kurang setahun ya. Tiba-tiba dituduh kata dia ni tu macam-macam, 12 keratung semua, 12 keratung. Hak besar sekalinya jadi sailap pergi duduk bongkar rahsia kepada orang negeri, orang luar negeri. Siapa orang luar negeri tu? Kepada Hamas. Tengok, kepada Hamas. Mursi pergi duduk bongkar rahsiaความลับของประเทศ kepada Hamas. Hak tu hak dia kena berat. Hak kena berat. Menipu lah macam-macam tuduh. Siapa ke dia tu dihukum gantung. Hukum gantung. Tu nak ayat kata setahun ni kerja lagu mana?
Nah, orang susah sama dia dipilih presiden melalui pemilihan raya secara bersih. Milih dia ni pun 2 kali. Nah, kalau kita tak ingat lagi cara hak sistem apa dia Tamadun hak di Mesir tu, dia kaedah dia lagu tu. Dia milih presiden tu, rakyat pilih belaka. Suruh pada rakyat nak pilih. Orang mula-mulanya orang semak banyak puluh orang, 13-14 orang milih. Jadi orang pertama ni sekiranya ada orang boleh kenan 10% kepai. Dia tu benar selalu dah. Benar lah. Tak ada kena masuk rob sisa. Tapi Mursi ni dah, Mursi kerana dia rob mula-mula tu dia tak boleh 10%. Dia benar dah. Di kalangan kalau nak banding puluh-puluh orang ni, belah-belah orang semak cing tamneng pertahanan tebadi ni, dia mari andap endeng dah. Tapi kerana andap endeng dia ni tak siapa 50%. Jadi kena masuk rob song. Lagu mana rob song kena ambil orang nombor 1 dengan nombor 2 mari duk kerajaan, mari tewah pula. Nah, tewah pula dah situ. Nah, tewah pula situ. Tewah benar dia pula dah. Benar dia. Nah,ได้52 53 kuah-kuah ni lah. 52%. Benar dia. Di tengah-tengah komplotan, di tengah-tengah perancangan hak kerajaan dulu ni,ฐาน อำนาจ kau dia panggil ratลึก deep state ni. Ratลึกhak duduk meretah Mesir berpuluh-puluh tahun mari tu, demo ni usaha nak buat lagu mana nak berjatuh Mursi. Tapi tak boleh, tak berjaya. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, rakyat berpakat taksir belakang dah pada masa tu, naik dia jadi presiden. Nak jadi dalam masa setahun dia duduk meretah tu, alhamdulillah banyak kebaikan yang dia duduk buat. Nah, saya duduk rasa kecek sok mudah. Nah, gaji acan, gaji bomo, gaji doktor. Gaji doktor tu kalau tak silap saya dalam sekitar 12-13 ribu ya sebulan. Tu ya doktor. Bomo. Tapi dia akak naik sampai ke 2 kali ganda, 3 kali ganda. Kalau doktor siapa tanggung tu acan ni 6,000 7,000 ya. Pasal rasa doktor ni siapa kelah ni tak tahu, wallahu alam. Saudara kita di Mesir boleh wari angka berapa ngendian hak sasracan doktor di Universiti Azhar ataupun di Kairah. Tak ada banyak. Nah, apa dia dalam sekitar 10,000 itu. Tak ada, susah. Gaji hak mahal siapa? Giduk saya mana? Saya tahan, saya tamruat, saya tulakan. Oh ni mahal. Ada biar yang tu lagi kok ni macam-macam. Peracung tak tahu. Tu hak ni mahal. Pas apa nak boleh masuk? Bukan orang biasa nak boleh masuk tahan. Kalau jadi hak jadi bomo, jadi nak bicakan hak ni susah sekali. Allah. Dalam masa dia duduk meretah tu dia buat nayobai 3 nayobai lah. 3 nayobai. Hak besar-besar. Dia kata dia nak orang panggil cap pelit, nak buat ubat kena kau ubat ni hak sakit ke apa semua ni kita ambil orang luar saja. Nak buat ubat, nak buat makanan, lepas tu nak buat senjata. 3 benda ni mesti nak buat dalam masa 5 tahun. Nuntij ghidha'ana wa nuntij dawa'ana wa nuntij silahana. Oh, dia perakat nayobai hak ni getar selalu. Sebab apa? Sebab selama ini pemimpin presiden Mesir dia meretah nak buat lagu mana rakyat Mesir tak ada ubat, nak buat lagu mana rakyat Mesir tak ada makanan, nak buat lagu mana rakyat Mesir tak ada senjata. Dia mikir lagu tu. Presiden pemimpin Islam lah ni, pemimpin dunia Islam, bukan di Mesir saja, di semua tempat pakak nak mikir nak buat lagu mana rakyat tu sesak. Nak buat rakyat tu kena dok tupai orang semua. Puak kita tergambar kata orang Mesir ni nak beli gandum 50 kilo tak boleh. 50 kilo tak boleh beli, nak beli sakar 50 kilo tak boleh beli. Rakyat biasa tak boleh beli. Kita jadi biasa nak beli kata gudang tak ada apa, ada duit. Orang tak tanya. Di Mesir beli setek kata gudang geruk mari selalu.
Mari tanya mun awak gapo salah dah. Tak leh. Sebab tu sira dia panggil sira tobo ni. Dia panggil gapo? Barih ni nak beli roti nak pagi. Hak ni telah pun menjadi kebiasaan bagi orang-orang negeri Arab. Bukan Mesir saja. Lah ni di Sudan. Allah sudah di Khartoum. Nak apa dia? Nak cabut duit $200. $200 ni berapa? $200 1000 kok lebih kurang. Nak cabut duit di bank di Khartoum dah ni. Khartoum maknanya Muang Luang dah ni. Kena tunggu 2 hari. Tak leh. Sehari hari mula-mula kena 3000 kok ya, $100. Esok pula kena $100. Loan ni. Lepas tu sira tak tahu lagu mana. Nah, tu dia. Nak di tambung apa dia, nak pergi tambah minyak kereta ni. Kereta nak pergi tambah minyak ni. Kena tidur di pang minyak ni. Nak berebut masuk kautai pagi esok kena tidur dah malam ni. Nah, kereta konsong dalam bandar tu kena tunggu 4-5 jam sore-sore. Baris berkilo-kilo. Baris berkilo-kilo nak naik kereta kosong nak klik rumah. Lagu ni kehidupan hari orang-orang Islam di negeri Arab. Nak duduk lagu mana? Di Mesir pun walaupun tak siapa tanggung tu, tapi ini orang panggil jadi penderang peketik nak cari hidup. Nah, nak apa dia panggil nak boleh sira, nak boleh benda-benda faham seduak naik ciwit ni apa dia penderang peketik susah buat dia. Sebab tu apabila ada pemimpin nak mari bela negeri, nak jadi seni sikit, situ murih selalu. Mursi sekiranya dia tu jadi orang Kristian, na'udzubillah. Kalau dia tu bukan orang Islam, lepas tu dia mati sepang lagu ni, dunia pakai akik tak tahu lagu mana. Surat khabar tu berita tak tahu berapa puluh hari tak tahu dah. Nah, untuk nak akik orang pejuang demokrasi, orang pejuang hak asasi manusia, orang pejuang kepada bangsa dan negara, nya akik tak tahu lagu mana. Mandela nya di mana? Di Afrika, sebelum pada ni apa dia Mahatma Gandhi di India. Suci ni orang kata suci tapi cuma dia ni Aung Suci ni, Aung San Suu Kyi ni. Nah, hak di Burma nyakit tak tahu lagu mana karena gapo? Penak Prachatipatai. Tapi Mursi gapo dia? Mursi wak salah gapo? Tak ada wak salah gapo sekali. Dalam sejarah dia terjadi orang jauh daripada kecil. Orang duduk pasal jenis alam akademi, orang jadi ahli politik yang bersih. Nah, duduk rumah sewa siapa ke jadi presiden. Nah, duk orang panggil ikhlas kepada tanah air, kepada rakyat dia, tiba-tiba dia dituduh selaku penjinayah, selaku orang jahat, kau kan raya dah perlu. Gapo dia dunia ni? Saya tak ada berasa sedih sekiranya Al-Sisi, kerajaan Al-Sisi yang duduk di belakang dia tu Amerika, Yahudi, mai duduk boh otak dia ni. Hak tu penderang peketik kalau Sisi tu duduk mikir lagu tu. Kerana dia jelas orang Mesir, orang mana tu dia jelas. Duduk bucu mana tu dia jelas. Nah, dia jelas. Maknanya duduk fai 6 dengan 2 fai deng tu dia jelas. Nah, apabila duduk balik Mursi ni, hanya balik kena dah. Dia panggil as-sira' bainal haqqi wal batil mustamirun ila yaumil qiyamah. Pertarungan di antara hak dan batil itu berpanjangnya sampakah hari kiamat. Dia tahu hak mana hak betul, hak mana hak salah, hak mana al-haq, hak mana al-batil. Terak kalau dah. Lepas tu orang sokong tu. Orang hak sokong Sisi di Mesir tu tahu dah. Pakat tahu kawan tu semaya pun duduk ngarak sok motino kok tu kok ni. Dia tahu sirah masing-masing dah orang. Orang hak duduk balik Sisi ni lagu ni. Orang hak duduk balik Mursinya lagu ni. Orang rajin semaya, orang duduk sejik berzikir baca Quran. Dia bank puak cacen. Tapi hak panhanya hak pak kita ni. Ada siapa ke peringkat kata Mursi mati ni
khilaf buat dia nak kata rahimahullah boleh ke tak? Ada lah. Nak kata rahimahullah Mursi sia ชีวิตนี่จะกล่าวรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ไหมเป็นประเด็นเอาสมองส่วนไหนมาคิดขนาดนี้เอาtak main mana mikir kalau siapa ke mereka ning ถ้าหากว่ามีมุสลิมเอาประเด็นนี้มาพูดนี่แสดงว่าสมองของคุณเนี่ยสมองที่คุณใช้ตัดสินใจนี่ไม่ใช่สมองของมุสลิมโดยสัญชาตญาณนะbukan otak mong dinodai dicemari oleh musuh-musuh Islam juga sebab sute dunia pakak tahu pakak sedih pakak duduk semaya gaib sute dunia walaupun di Mesir tu KJSCC izin orang semaya kepada Mursi hanya 4-5 orang anak dia 2-3 orang isteri dia tu ya boleh semaya di kubur tu 4-5 orang pas suruh semaya pukul berapa pukul 5 subuh tu suruh semaya pukul 5 subuh tu tengok. Jadi nak ayat kata demon ni takut kepada Mursi sama ada dalam hidup ataupun mati. Banyak pun takut demon ni. Siapa ketanggut tu? Nah, lepas tu dikawal ketat daripada tenteranya, daripada sedadunya, dalam atas buminya, udaranya, gapo semua dengan helikopter, supaya dengan bom dunia ataupun negeri pada masa tu jatuh dalam keadaan apa you naik chuang songkram hari 17 hari 18 esok kan 4-18 di rumah dia nya lepas tu dikubur ni siapa kau tak jang untuk nak bawa kelik mayat Mursi ni pergi kampung dia supaya ditanam bersama dengan keluarga dia ayah dan ibu dia duduk mati dah takwi kerajaan takwi tanah kubur hak dia tetap dah siapa tanggut tu tak ada apa lah tak ada apa situ mati mana-mana tapi paling kurangnya orang panggil wasiat dah ni wasiat kepada orang mayat hormat lah hormat kepada wasiat ni tak ada itu langsung 5 orang yang semaya 6 orang yang semaya di Mesir tu tapi kita dapati kata walaupun 5 orang semaya di Mesir masya-Allah berjuta-juta orang semaya di luar pada Mesir dunia dan dia tak boleh nak susu di Turki saja ni esok ke Presiden Recep Tayyip Erdogan iklan seluruh lalu dah dengan kementerian agama dia tu arah kepada masjid wilayah masing-masing lepas semaya Zuhur supaya semaya gaib kepada Muhammad Mursi di Turki. Kita tengok dalam YouTube. Di negeri mana-mana di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa kita tahu Masjidil Aqsa duduk bawah siapa jajah. Yahudi duduk jajah Al-Masjidil Aqsa, tapi Zuhur pada esok hari itu Al-Masjidil Aqsa semaya gaib kepada Al-Mursi. Sejak hari dengan sejak Madinah? Sejak. Dah. Sampakah hari ni ketebah-ketebah tak ada duk setuh apa-apa. Nak ayat kata siapa kena jajah hak teruk ni. Jajah pasal mana hak teruk. Nah hak masjid mana hak kena jajah hak sungguhnya. Tu baikkan sikitlah nampaknya. Tu masjid mana hak kena jajah? Masjid Aqsa kah? Dak, Masjid Aqsa bebas. Hak kena jajah nama lain. Azhar sendiri di Mesir, Azhar sendiri tak boleh semaya gaib. Tak boleh semaya gaib. Mursi ni bukan orang biasa, orang bekas presiden, Perdana Menteri. Jadi puas tu pun orang habis yang dah boleh tanuh, boleh api tak tahu lagu mana dah kalau boleh puas tu pun. Tak itu kan. Nah, orang panggil tak tahu lagu mana dah. Ni adik Perdana Menteri, bukan adik sebenarnya. Bukan adik, bukan mantan. Tetapi dia adalah presiden yang sebenar, yang dirampah, yang dicuri oleh Al-Sisi. Tiba-tiba baru dia mati, sangat tu ya orang. Tu nak ayat kata Allah. Pengajaran berlaku lah pada kita. As-sira' bainal haqqi wal batil mustamir. Idza ahabba Allahu qauman ibtalah
apabila Allah SWT cinta kepada satu-satu kaum, maka Allah cuba dia. Maka Mursi telah dicuba oleh Allah. Dia pembicaraan dia di atas bumi ni boleh jadi selesai dah. Mahkamah dia tu dia panggil intahat. Apa dia muhakamatuhu fi dunya. Nah, fi al-mahkamah ad-dunyawiyah intahat. Pembicaraan Mursi di atas mahkamah dunia telah pun selesai. Tetapi indal akhirah wa fil akhirah istinaf, dia panggil. Istinaf. Di dalam pembicaraan akhirat baru mula nak buka file, nak buka file. Maka situ tengoklah, nak cari bomo gue mana, apa dia sisi lah. Dia nak tengoklah dia. Nah, sisi tak apa pada dengan dia duduk becik pada Mursi pun dia boleh duit banyak mana. Nah, dia jadi presiden tapi hak hak ni hak wada-wada ni. Hak ni Allah. Jadi Mursi mati, dia tolong gembira, tolong mujur, tak kata rahimahullah, gapo dia tu? Takutnya dia akan berkongsi dosa yang dilakukan oleh As-Sisi ni, kelek naik atas kepala dia semula. Hak tu sakit nak. Duk atas dunia ni kereta buruk dah. Nah tu, duit pun tak gerak. Nah, tiba-tiba akhirat asal duk sekali dengan Sisi pula dah. Tu dia. Tu kau tengok lagu tu. Bodoh panggil. Yok kam langsung. Insya-Allah. Nah, tu dia. Rajulun bi ummah wa ummah bi rajul. Seorang lelaki yang boleh menepati dengan satu ummah dan satu ummah yang teluh dengan seorang lelaki. Ini juga orang panggil Mursi belakang ni duk dia. Allah, Mursi ada orang tanya gapo makna Mursi ni. Mursi nak mau kukuh, tak gerak. Neu man kong dut pupa, hak tu makna Mursi. Jibalun rasiyat, di mana jibalun rasiyat maknanya bukit yang kemah tak bergerak. Gonya asal mana pun tak gerak, engkau bukit. Tu Mursi tu. Pak kemah sungguh dia, kemah. Nah, kemah. Nah, di Gaza, di apa semua pun dia jelas. Di Iran, dia pergi di Iran lah. Waktu dalam dia jadi presiden 2-3 bulan tu, di Iran dia jemput dia. Iran dia buat satu pertemuan negara-negara yang tidak berpihak. Pratik timai faidai apa semua gitulah. Jadi Mesir pun jadi satu anggota. Dia pergi. Oh, situ tu kok banyak dunia. Ni tengok Mursi jadi Syiah dah lah. Jadi Syiah. Di Iran jadi Syiah apa? Pergi. Dia pergi tu berkecek dalam satu orang panggil apa? Sapa dalam parlimen. Dia ucap situ, Masya Allah, ini adalah satu kemenangan. Satu sapa beratus tahun mari dah situ tu tak biasa selawat kepada para sahabat, tak biasa berdoa kepada sahabat. Wa radhiyallahu anhum anis sahabati ajma'in, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Tak ada biasa sebut hak tiga-tiga orang ni. Nah, di Iran tiba-tiba hari tu siapakah hari ni pun ada kelimah dia, kita pergi dengar. Mursi ada sebut dan ucap radhiyallahu anhum kepada sahabat, dan ini adalah satu kemenangan kepada orang Islam yang dimarahi oleh musuh-musuh Islam. Islam murid. Apa dia? Orang musuh dengan Islam murid. Siapakah terjemah orang panggil apa? Terjemah Iran hari itu pun dia terjemah tak kena situ. Puak terjemah pergi pada bahasa Iran dia tu, pergi buat terjemah lagu lain. Siapa tengok tu lah. Bahawa Mursi wayak kata radhiyallahu anhum ajma'in pada sahabat, dia pergi terjemah kod lain. Tu Iran. Jadi insya-Allah puak-puak kita kena pakak tahu hari ini sebagai mukaddimah ke lagu mana, insya-Allah dah. Jadi pengajaran banyak lagi sebenarnya yang kita boleh pengajaran. Tetapi itu sajalah pada malam ini Allah SWT pilih dia dan untuk nak menggerakkan hati-hati sute dunia. Itu dia. Matinya Firaun, mati juga Nabi Musa.
Tapi siapakah Firaun hari ini dan siapakah Musa hari ini? Matinya Namrud, mati jugalah Ibrahim alaihi salam. Matinya Nabi Muhammad SAW, mati juga Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi lepas pada tu 100 tahun, 1000 tahun, siapa dok kena Abu Jahal? Siapa dok kena Firaun? Siapa dok kena Namrud? Tak kena anak murid waris dia pun tak kena dah. Tapi orang yang kena siapa? Musa AS, Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Supaya juga dengan pejuang-pejuang, supaya juga dengan orang murabbi, orang doa di sepanjang masa. Nah, terutamanya orang-orang yang mati dalam baik. Yang kita kira. Kita medai fantung kata dia mati syahid. Tetapi nahsibuhu ala Allah kadzalik. Nah, kita berbaik sangka kata dia tu syahid pada jalan Allah. Apabila syahid, dia tidak mati. Nah, dia tidak mati. Nah, pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa dia pada malam ini. Waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi